Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang dilakukan oleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang tersangat ingin, ataupun dua orang yang rakus, yang gelojoh, yang tidak akan pernah kenyang. Ada dua jenis golongan yang kerakusannya itu, kegelojohannya itu tidak akan mengenyangkan mereka, yaitu yang pertama talibu ilmin, penuntut ilmu, dan yang kedua talibu dunya, orang yang mencari dunia. Ini dua jenis golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis ini, bahawa kedua-dua jenis orang ini, mereka ini tidak akan pernah kenyang, kerana keinginan mereka yang bersungguh-sungguh terhadap apa yang mereka nak dapat, terhadap apa yang mereka nak capai, menyebabkan mereka ini tak berhenti, tak boleh nak berhenti. Dapat nak lagi, dapat nak lagi, dapat nak lagi. Yang pertama, penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang benar-benar menuntut ilmu ni, memang dia tidak akan pernah kenyang. Dan kebiasaannya, ilmu yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merujuk kepada ilmu yang membawa manusia itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ilmu biasanya. Tapi kalau kita tengok di dunia ni pun, bukan sekadar ilmu agama, bahkan segala bentuk ilmu yang kita panggil pada hari ini, apa-apa kemahiran pun,
apa-apa pengetahuan pun berkenaan apa-apa. Apabila seseorang itu begitu bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya, maka dia tak pernah berhenti, dia tak dapat nak berhenti. Dia dapat, dia nak lagi, cari lagi. Dia akan cari lagi, cari lagi, cari lagi. Tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang. Sebab itu ada dalam riwayat dinyatakan bahawa belajar itu bermula daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampailah ke liang lahat. Kalau orang tu nak belajar, nak cari ilmu, memang dia tidak akan habis. Tak akan habis. Hebat setara mana pun, tinggi mana pun ilmu kita, dia tidak akan dapat menghabiskan kesemua ilmu yang Allah Ta'ala wujudkan atas muka bumi ini. Tak akan habis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas setiap orang yang tahu, ada lagi orang yang tahu. Ada lagi orang yang lebih hebat daripada dia. Takkan habis. Dalam hadis Nabi SAW ada sebut, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan kepada kamu separuh daripada dirinya sehinggalah kamu beri kepada dia keseluruhan diri kamu. Mana kata kalau satu orang tu bagi seluruh tenaga jiwa dia untuk ilmu, cari, sibuk dengan ilmu, seperti ulama-ulama yang terdahulu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu sibuk dia dengan ilmu, tak sempat nak menikah, tak ada, sibuk dengan ilmu, tak ada masa nak mikir. Siapa yang bagi seluruh jiwa dia untuk ilmu, dia baru dapat sebahagian. Sebahagian ni boleh jadi sikit, boleh jadi banyak, tapi tak boleh dapat semua. Nak dapat semua sekali memang tak boleh. Kerana itu kalau penuntut ilmu itu benar-benar ikhlas, benar-benar berkeinginan untuk mendapatkan ilmu, memang dia tidak akan pernah kenyang. Dan dia akan sanggup korbankan segala-galanya semata-mata untuk hasilkan ilmu. Yang kedua, talibud dunya, orang yang cari dunia. Yang ni tak payah cakap, semua orang boleh faham, mudah nak faham. Orang yang berkeinginan sungguh-sungguh untuk dapatkan dunia ni, memang dia tidak akan pernah kenyang. Dapat satu dia nak dua, dapat dua dia nak tiga. Dalam hadis sebut kalau anak Adam ni dapat satu lembah daripada emas, dia nak lembah yang kedua. Satu lembah tu bukan sikit, emas satu lembah, banyak. Tapi tetap dia nak lembah yang kedua. Dan dia tidak akan pernah kenyang. Cari harta, cari dunia ni memang dia tak akan habis. Kita dapat hari ni barang yang paling baru sekali, contohnya lah, dapat telefon bimbit yang paling baru, hari ni baru keluar. Boleh hari ni, esok keluar baru lagi, dia nak baru tu pula. Dia rasa dia lama dah. Beli baju hari ni, esok tengok orang lain punya comel lagi.
beli kereta, beli rumah, semua dia tak akan puas. Dapat dia nak lagi, kalau boleh nak lagi, kalau boleh. Kalau tak boleh tu dia je lah, tahan je lah. Tapi kalau boleh nak, itu sifatnya. Dan dua jenis golongan ni dia memang tidak akan rasa bosan, dia tidak akan jemu, dia tidak akan rasa berat. Walaupun dia telah beri keseluruhan hidup dia dengan bermacam-macam kesusahan dia tanggung, tetap dia tidak jemu, tak rasa bosan. Tak jemu, tak bosan. Sebagian ulama kata dalam dunia ni, apa-apa sahaja benda dalam dunia ni, kalau kita nak banyak-banyak dia, lama-lama kita jadi bosan. Contoh makan, kita suka makan apa, boleh seminggu makan apa dah, puas lah. Pakai kenderaan, apa-apa. Melainkan dua perkara. Dua perkara ni manusia tidak akan bosan. Yang pertama ilmu. Ilmu lagi dapat lagi seronok, lagi dapat lagi seronok. Belajarlah apa pun. Yang kedua harta. Cuma di antara dua golongan ini, golongan penuntut ilmu dengan golongan penuntut dunia, pencari ilmu, pencari dunia, tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, yang benar-benar ikhlas dengan ilmunya, yang bersungguh-sungguh dalam niat dia untuk mendapatkan ilmu, ilmu itu akan membawa dia kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat ilmu yang sebenar ialah membawa pemiliknya untuk dekat pada Allah. Ini hakikat ilmu yang sebenar. Bertambahnya ilmu, maka bertambahlah petunjuk untuk dia dekat pada Allah. Bertambahlah hidayat di dalam dirinya. Itu orang yang betul-betul ikhlas dalam mencari ilmu. Ada satu hadis Nabi SAW memberi satu ancaman terhadap penuntut ilmu, pencari ilmu. Nabi sebut, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayatnya, yakni ilmu yang dia ada itu tidak dapat membawa dia untuk dekat pada Allah. Ilmu yang dia ada tidak dapat diterjemahkan melalui amalan. Nabi kata ilmu yang seperti ini, orang yang mendapat ilmu yang seperti ini, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah kedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan jauh. Dia bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh daripada Allah. Ini ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan untuk orang-orang yang mencari ilmu. Maksudnya ilmu ni sebenarnya untuk kita dekatkan diri kita pada Allah, untuk kita beramal. Itu maksud sebenarnya. Jadi orang yang benar-benar ikhlas dalam niatnya mencari ilmu, maka dia pasti akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Maka kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi. Sehingga dalam riwayat sebut, orang yang keluar daripada rumah dia berjalan untuk mencari ilmu, maka dia berjalan di atas sayap-sayap para malaikat.
jalan atas sayap-sayap para malaikat. Malaikat, ikan-ikan di laut, binatang-binatang di laut mendoakan keampunan untuk orang yang keluar mencari ilmu. Pergi cari ilmu yang macam mana? Ilmu yang dapat membawa dia kepada Allah, dekatkan dia pada Allah, kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun orang yang bertungkus lumus, yang tidak pernah kenyang untuk mencari dunia ini, kebiasaannya, kebiasaannya dan kebanyakannya, mereka ini tenggelam di dalam keinginan, kesungguhan mereka mencari dunia, menyebabkan mereka ini tidak ada masa, tak sempat untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masa nak fikir, masa untuk solat, insya-Allah. Hatta walaupun dia mempunyai keduniaan yang banyak, nak keluarkan sikit pun dia tak mampu. Nak keluarkan sikit pun tak mampu. Tidak ada kemampuan. Tertutup pintu hati. Nak bagi RM1, oh berat. Macam bagi RM1 nak keluar pintu RM1. Sebab dia rasa ini saya, usaha saya yang berusaha sungguh-sungguh, pagi, petang, siang, malam, dengan bermacam-macam kesusahan yang kena tanggung nak dapat ni. Senang-senang ni nak bagi ke orang. Rasa begitu. Padahal semua itu daripada Allah. Allah tetap dah ada dah ketetapan banyak mana. Semua daripada Allah. Maka beruntunglah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibukkan diri dia mencari ilmu, mencari bekalan untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman adalah cermin untuk orang yang beriman. Orang yang beriman adalah cermin untuk orang yang beriman. Yakni di antara satu orang yang beriman dengan satu orang lain yang beriman, mereka ini adalah cerminan. Sebagaimana kita ni, kalau kita tengok ke cermin, kita berdiri di depan cermin, kita nampak rupa kita, muka kita, nampak tubuh badan kita, dan kita juga akan nampak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita bila kita melihat di cermin. Contohnya kita nak pakai pakaian ataupun nak sikat rambut contohnya, kita tengok di cermin, oh tak betul ni, belah tak kena, nampak. Ataupun nak potong rambut, nampak kekurangan. Ataupun pada anggota badan kita, pada muka kita ada kotoran-kotoran yang kita tak perasan. Dan dengan kita melihat kepada cermin itu, kita pun menghilangkan kotoran itu. Kita hilangkan kotoran, bersihkan muka kita, bersihkan anggota kita. Maka begitulah ibaratnya satu orang beriman dengan satu orang yang beriman yang lain. Setiap orang beriman ni adalah cermin. Dia cermin untuk saudara dia. Mana kata kalau dilihat pada saudara dia itu ada sesuatu yang tidak baik, maka dia akan berusaha untuk menghilangkan
keaiban, menghilangkan kekurangan. Beritahu kepada tuan dia, tengok di pakaian dia ada najis, kita beritahu, ada najis pada pakaianmu. Dan hukum dia tu wajib. Kalau dalam fiqh kita nampak satu orang pada pakaian dia, pada tubuh dia ada najis yang tidak dimaafkan, contoh dia nak solat, kita nampak dia pijak tak cicak, kita wajib beritahu pada dia. Kalaulah pada waktu itu tak ada orang lain yang tahu, kita seorang je tahu, hukum beritahu tu wajib. Mana kata kalau kita biar je, tak apalah, mana dia, maka berdosa kita. Fardu ain atas kita untuk beritahu supaya ibadat dia sah. Wajib. Kalau nampak perangai dia tak elok, kita beri nasihat. Itu cerminan dia. Cerminan dia. Maka setiap orang beriman dia berusaha dan dia ada keinginan supaya setiap orang beriman yang lain semuanya dalam keadaan baik. Bukan dia seorang cukup lah, kata aku seorang sudah, cara apa ke orang lain. Tak. Setiap orang beriman dia bertanggungjawab atas orang beriman yang lain. Nampak kekurangan, kita cuba untuk hilangkan kekurangan tu. Beri nasihat dan sebagainya, beri bimbingan dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau perlu, kerana keinginan kita supaya dia ni baik, kita marah dia kalau perlu. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu pada kita bahawa setiap orang beriman ni dia kena tolong menolong. Tolong menolong dalam perkara kebaikan. Dan dia ada keinginan supaya apa yang dia suka untuk diri dia, maka itulah yang dia nak ada pada diri orang lain. Dan inilah sifat keimanan yang sempurna. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia kasih untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk diri dia. Apa yang kita suka untuk diri kita, maka itulah yang kita kena suka untuk saudara-saudara kita. Ini tanda keimanan yang sempurna. Orang beriman ni dia tidak akan dengki. Dengki dengan makna dia nak orang yang dapat sesuatu kelebihan itu dihilangkan kelebihannya. Tengok orang lain dapat nikmat, kita tumpang gembira. Bukan kita jadi sedih. Kita gembira. Kalau dengki pun, yang dibenarkan ialah kita dengki dengan keadaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kurniaan Allah pada dia. Ada dua jenis orang yang Nabi kata boleh nak dengki. Yang pertama, orang yang Allah beri dia harta, kemudian harta dia itu dia guna untuk kebaikan. Hak ni kita boleh dengki, boleh ada hasad terhadap orang ni. Tapi hasad di sini bukan dengan maksud supaya dia tu hilang nikmat tu boleh ke kita. Tidak. Maksudnya hasad di sini kita dengki Allah beri harta pada dia, dia boleh guna untuk kebaikan. Kita rasa iri hati dengan makna macam mana
kita juga dapat boleh jadi macam dia. Kenapa kita tak boleh buat macam dia? Satu lagi, orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, kemudian sibukkan diri dia dengan Al-Quran siang dan malam. Kita boleh dengki juga, kenapa saya tak boleh jadi macam dia? Dengki yang dibenarkan setara tu je. Bukan dengki kita khenakkan dia sampai dia tak boleh baca Quran, tak boleh sibuk diri biar kita je. Tak. Ini sifat orang yang beriman. Maka saya kira kita ni, orang yang beriman ni, kena rasa kita ni bertanggungjawab. Sebab tu orang beriman ni dia tidak ada sepatutnya dalam diri orang beriman ni, dia tidak ada perasaan ataupun fahaman bahawa kita ni sendiri-sendiri. Tak ada. Saya, aku, kubur masing-masing kata. Ada. Memang kubur masing-masing. Tapi hidup atas dunia ni, sifat orang beriman sebenar adalah tolong menolong, inginkan kebaikan pada semua orang. Itu sifat yang sebenar. Bukan kita seorang je nak buat baik, orang lain tak payah. Ataupun cukuplah kita seorang, orang lain ikut pandai. Tidak. Sifat orang beriman sebenar, dia usaha atas diri dia supaya dia ini dapat taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, dan dia juga ada fikir bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling dia, mereka juga dapat bersama-sama dalam keadaan itu. Keadaan. Jadi kalau kita baca hadis, banyak lagi ya. Jiran ada hak jiran. Semua orang ada hak atas diri kita. Bukan kita hidup seorang je. Kalau tidak, tak ada lah hak jiran ziarah. Kalau dia susah kita tolong. Tak ada lah Nabi suruh gitu. Contoh, diri kita ada hak atas, kita ada hak atas diri kita. Orang lain pun ada hak yang kita perlu tunaikan. Mak ayah kita ada hak yang kita perlu tunaikan. Anak kita ada hak yang kita perlu tunaikan. Isteri kita ada hak yang kita perlu tunaikan. Jiran ada hak yang kita perlu tunaikan. Guru kita ada hak yang kita perlu tunaikan. Dia tak lepas. Ada. Itu sifat orang beriman. Dia tolong menolong. Jadi kalau kita masih beranggapan tak apalah, saya seorang je, ikut lain, orang lain ikutlah, sebenarnya itu adalah satu kefahaman yang tidak tepat, bercanggah dengan sifat orang beriman yang sebenar. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman adalah orang yang orang ramai rasa selamat, orang ramai rasa aman terhadap diri dan harta mereka daripada gangguan dia. Ini pun sifat orang beriman. Sifat orang yang beriman, dia bersifat dengan satu sifat yang menyebabkan orang lain rasa selamat dengan dia. Bukan setakat diri, bahkan harta mereka juga dia akan rasa selamat daripada gangguan kita. Ini sifat orang beriman. Kalau tinggal barang
Tak rasalah orang akan ambil. Contoh, tinggal barang, kalau contoh dekat rumah, kita letak barang di luar rumah, contoh, rasa selamat. Kalaulah komuniti itu ada sifat orang yang beriman yang sebenar, yang sempurna, maka orang yang dalam komuniti itu dia tak akan rasa bimbang sikit pun terhadap harta mereka, diri bahkan lagi. Taklah, tak apa, tak ada masalah. Ini sifat orang yang beriman. Sambungan daripada hadis ini, Nabi sambung lagi, wal muhajiru man hajaral khataya wadh-dhunuba. Dan orang muhajir, orang yang berhijrah. Orang berhijrah yang sebenar ialah man hajaral khataya wadh-dhunuba. Orang yang berhijrah meninggalkan segala dosa, segala bentuk kesalahan dan dosa. Ini hijrah yang sebenar. Daripada keadaan ni yang sebelum ini banyak buat kesilapan, banyak buat kesalahan, langgar, tinggal perintah-perintah Allah, langgar larangan-larangan Allah, dia pun berhijrah kepada keadaan yang sebaliknya. Datang dekat pada Allah, dekat dengan perintah-perintah Allah, cuba sempurnakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Ini hijrah yang sebenar. Ini semua sifat-sifat yang perlu ada pada orang beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yasirul mu'nati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman adalah orang yang ringan tanggungannya. Ringan tanggungan maksudnya ringan tanggungannya atas orang lain, yakni dia tidak menjadi beban atas orang lain. Setiap orang dalam dunia ni Allah Ta'ala kurniakan di keadaan yang berbeza, tidak sama. Rezeki pun tak sama, keadaan keduniaan dia tidak sama. Tapi orang yang beriman, dia akan berusaha supaya dia itu tidak membebankan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Seboleh-bolehnya dia simpan. Dia simpan. Ambuh bagi orang lain tahu keadaan dia, kesusahan dia. Depan orang dia zahirkan keceriaan dia, ketenangan dia, walaupun dalam sebenarnya dia itu dalam keadaan susah. Ini orang beriman yang sebenar. Allah Ta'ala cerita tentang sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, bagaimana sifat mereka. Untuk orang lain dia utamakan, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan orang lain lebih daripada diri mereka, walaupun mereka dalam keadaan kesusahan. Bagi orang lain, senangkan orang lain. Kalau kesusahan dia simpan. Saya tak ingat ayat Quran tu. Ada ayat Quran ni, surah Ali Imran. Tak mari. Yang ni sifat sahabat-sahabat. Mereka simpan segala hajat-hajat mereka dalam hati, tak zahirkan, supaya tidak menjadi beban atas orang lain. Mudah. Khair. Tapi dalam masa yang sama, sifat orang yang beriman juga, dia ambil tahu keadaan orang lain. Sebab tu orang beriman ni, dia kok mana pun akan jadi mudah. Orang susah pun akan jadi mudah, kehidupan dia akan jadi senang. Tak ada orang susah. Kalau susah, sama-sama susah. Senang, sama-sama senang. Orang beriman.
Dari segi peribadi, kita ni disuruh untuk tidak menzahirkan kesusahan kita, tidak menyusahkan orang lain. Adapun dari segi orang lain atas diri kita, dia sepatutnya ambil tahu keadaan orang lain, ambil tahu keadaan orang lain. Itu jadi senang. Kita tidak menuntut, tetapi orang lain berusaha untuk memberi. Saya tak cari pergi jumpa orang ni, saya susah, orang ni saya khabar saya susah, saya susah. Tak. Tapi orang lain rasa dia perlu tolong, dia perlu tahu keadaan jiran dia macam mana, si fulan ni macam mana, orang ni sakit, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Dan dia usaha untuk bantu, insya-Allah, sehingga menyebabkan suasana tu jadi aman, jadi tenang, semua orang jadi mudah, jadi ringan bila hidup suasana. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna ka rajulin wahidin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman adalah seperti satu orang lelaki. Maksudnya seperti satu jasad. Orang beriman seluruh dunia seperti satu jasad. Sambungan daripada hadis ni, inishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu wa inishtaka 'ainuhu ishtaka kulluhu. Kalau kepala dia mengadu sakit, maka seluruh tubuh dia akan rasa sakit. Kalau mata dia mengadu sakit, seluruh tubuh akan rasa sakit. Macam tubuh kita, sakit gigi, habis tak boleh tidur. Contoh, pening kepala, habis, semua anggota terpaksa berjaga. Begitulah ibaratnya orang beriman. Bila ada satu orang susah, kesusahan itu adalah kesusahan seluruh orang beriman, bukan kesusahan dia seorang. Saudara-saudara kita dalam kesusahan, maka kesusahan mereka itu adalah kesusahan kita. Menjadi tanggungjawab kita untuk kita sama-sama berfikir macam mana kesusahan dia itu dapat diselesaikan. Ini sifat orang beriman yang sebenar. Tapi disebabkan kelemahan iman kita, kita tak rasa susah tu, tak rasa kesusahan. Kalau rasa pun sekali-sekala mari tengok video, rasa sedih, lepas tu hilang pula. Kalau orang beriman yang sebenar, dia akan rasa susah, tak boleh tengok orang lain, orang-orang beriman ni susah. Dia akan terpanggil untuk tolong dan usaha macam mana nak selesaikan masalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya, yakni di dunia, la ilaha illallah, pasti dia masuk syurga. Yakni di akhir nyawanya di dunia ini, percakapan yang terakhir yang keluar daripada lidah dia ialah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk syurga. Sebagian ulama hadis mengatakan pasti dia akan masuk syurga bersama dengan orang-orang yang awal, bersama dengan orang-orang yang awal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama pula mengatakan bahawa makna daripada hadis ini, barang siapa yang
dapat mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia, dia pasti masuk ke dalam syurga. Pasti masuk. Cuma masuk tu bila? Tengok keadaan dia atas dunia ni. Kalaulah dia itu satu orang yang tidak dapat menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti dia bergantung atas kehendak Allah. Allah Taala nak azab dia dulu, masuk dalam neraka, kena azab dulu, tapi akhir sekali masuk dalam syurga. Ataupun Allah Taala nak maafkan dia, itu atas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak maafkan dia, terus Allah Taala masukkan dia dalam syurga. Sebagian ulama kata, orang yang dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka itu adalah tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Kesilapan, kesalahan di atas dunia ni, dan disebabkan akhir ucapan dia sebelum dia meninggal dunia, la ilaha illallah, itu menjadi tanda bahawa dia ini dimaafkan oleh Allah. Dan di akhirat nanti Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Kesalahan-kesalahan dia telah diampunkan. Sebabnya nak boleh ke mengucap ni bukan senang. Bukan kita nak, maksudnya dia bukan boleh buat-buat. Setiap hari ada orang meninggal dunia. Bila orang hampir meninggal dunia, disunatkan kita talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada dia, bantu dia supaya dia boleh ucap. Tapi berapa ramai yang boleh ucap? Bukan semua. Hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat. Beruntunglah orang yang dapat tu. Kita ni tak tahu lagi macam mana. Yang kita boleh buat sekarang ni usaha dan doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala akhirkan umur kita ini dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu jadi sebab keampunan kita atas segala kesilapan, kesalahan kita atas dunia ini. Allah Ta'ala ampunkan kita sebelum kita meninggal dunia. Akhirat nanti Allah Ta'ala letak kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.